Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah. Salam siaran bertemu kita sekali lagi di Maish TV Khamis 20 Oktober 2022. Apa kata kita perhatikan dulu antara rancangan-rancangan yang bakal bersiaran. Sebentar sahaja lagi siaran kita akan dimulai dengan bacaan surah Al-Bayyinah oleh Ustaz Muhammad Hafizuddin Abdullah Suhaimi, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Siaran kami akan diteruskan dengan rangkuman berita sepanjang program ziarah asnaf bersama majikan di daerah Batu Pahat, diikuti dengan ziarah ibu tunggal yang mana rumah yang didiaminya di kampung Teluk Lipat Mersing telah hangus dijilat api. Rangkuman berita diteruskan dengan berita sumbangan pembelian kerusi roda khas elektrik kepada adik Nur Aisyah. Seterusnya rangkuman berita ziarah kasih ke kediaman adik Nur Dania berusia 12 tahun yang telah diuji dan disahkan mengidap sakit radang sendi di daerah Kota Tinggi. Dan diakhiri dengan rangkuman berita ziarah kasih ke kediaman seorang penghantar makanan di sekitar daerah Johor Bahru. Siaran kami diakhiri dengan slot bingkisan hati bertajuk Konsep Bersyukur dan Berselawat oleh Ustaz Nur Azlan Nordin, Pegawai Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sama-sama kita saksikan. Demikian tadi Muslimin dan Muslimat antara rancangan-rancangan yang akan bersiaran pada minggu ini. Semoga semua akan mendapat manfaat dari apa yang ditayangkan. Maish bantu asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Suratul Bayyinah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih bersama kami di Maish TV. Ada bersama saya Mazhar Mazlan, Khamis 20 Oktober 2022. Terus ke rangkuman berita.
Khamis, 13 Oktober 2022. Sempena program kira balik zakat sepanjang Oktober ini, Majlis Agama Islam Negeri Johor telah membawa pembayar-pembayar zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk turut sama dalam menyantuni asnaf. Untuk tujuan itu, kami telah ke daerah Batu Pahat. Kami telah bawakan bersama pembayar zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor, iaitu Syarikat Faiza Sedan Berhad yang diwakili oleh Encik Muhammad Naim bin Ismail, pengurus Faiza Sedan Berhad, dan Encik Azrin bin Subari, jurutera Faiza Sedan Berhad, bagi menyantuni 6 buah rumah asnaf di sekitar kawasan Seri Gading dan Parit Yani, Batu Pahat. Antara sumbangan bantuan yang telah disampaikan adalah termasuk kerusi roda, kerusi boleh laras, lampin pakai buang, susu ensure, bakul makanan dan juga wang tunai. Kumpulan ziarah ini turut merasa kesukaran di saat terpaksa meredah banjir kecil untuk ke rumah asnaf. Tujuan dijemput semua wakil pembayar dan majikan adalah untuk memberikan pengalaman sendiri menyantuni asnaf yang memerlukan dan mengetahui dengan lebih dekat agihan zakat itu sendiri. Hadir sama bagi pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor, Ustaz Iqbal bin Alivi, Eksekutif Zakat, dan Ustaz Siddiq Maidin Kutih, Amin Baitul Mal Daerah Batu Pahat. Ahad 2 Oktober 2022, Majlis Agama Islam Negeri Johor Daerah Mersing telah menziarahi Puan Gayah binti Embong, merupakan seorang ibu tunggal yang mana rumah yang didiaminya di Kampung Teluk Lipat Mersing telah hangus dijilat api. Kebakaran berlaku pada jam 11 malam 1 Oktober yang lalu, sewaktu mangsa tiada di rumah. Punca berlaku kebakaran tersebut berkemungkinan berpunca dari litar pintas pendawaian elektrik yang lama. Majlis Agama Islam Negeri Johor melalui Amil Baitul Mal Daerah Mersing, Ustaz Muhammad Syafiq Muhammad Said, telah menyampaikan bantuan wang tunai RM2,000 kepada mangsa kebakaran. Turut hadir sama Ketua Masyarakat setempat. Khamis 6 Oktober 2022, Amin Baitul Mal Daerah Kulai, Ustazah Nur Faizah binti Muhammad Daniel telah bersama-sama mengiringi adik Nur Aisyah di stesen kereta api Tanah Melayu KTM Kulai bagi tujuan penghantaran adik Nur Aisyah ke kampus UiTM Segamat bagi menyambung pengajiannya di semester yang ketiga. Adik Nur Aisyah disahkan mengidap penyakit saraf tulang yang kronik sejak dilahirkan di Hospital Johor Bahru. Adik Nur Aisyah sehingga kini masih menjalani rawatan susulan fisioterapi. Pihak hospital menyarankan adik Nur Aisyah menggunakan kerusi roda khas elektrik bagi memudahkan aktiviti harian untuk belajar selain dapat membantu memulihkan sistem pertumbuhan tulang dengan lebih baik. Adik Nur Aisyah seorang anak yatim yang kehilangan bapa dan ibunya merupakan seorang suri rumah tangga. Adik Nur Aisyah mempunyai 6 orang adik-beradik. Seorang telah berkahwin dan 5 lagi masih di bawah tanggungan. Segala keperluan harian adalah sumbangan ilat perkeso arwah bapanya, iaitu sebanyak RM2,500 sebulan. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah membelikan kerusi roda khas elektrik yang berjumlah RM8,059 untuk adik Nur Aisyah. Semoga adik Nur Aisyah dapat meneruskan pengajiannya dengan cemerlang dan seterusnya dapat membanggakan keluarga. Dalam pada itu, Majlis Agama Islam Negeri Johor turut telah menziarahi adik Nur Dania di daerah Kota Tinggi. Adik Nur Dania berusia 12 tahun ini telah diuji dan disahkan mengidap sakit radang sendi. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah memberi sumbangan bantuan perubatan iaitu suntikan ubat khas yang berjumlah RM18,076.50. Moga Allah beri kekuatan dan kesembuhan buat adik Nur Dania. Hadir menyerahkan sumbangan bantuan Ustaz Muhammad Zakwan Ghazali, penolong pengarah agihan zakat, Ustaz Syekh Hafiz Awab, penolong pengarah pembangunan asnaf, dan Ustaz Luqmanul Hakim, Amin Baitul Mal Daerah Kota Tinggi, Majlis Agama Islam Negeri Johor. Majlis Agama Islam Negeri Johor turut menziarahi rumah seorang penghantar makanan di sekitar daerah Johor Bahru. Majlis Agama Islam Negeri Johor telah menyantuni keluarga penghantar makanan tersebut dengan membawakan bersama makanan segera Mary Brown untuk dinikmati bersama. Alhamdulillah, terlihat kegembiraan dan sukanya anak-anak keluarga ini. Beliau terpaksa bekerja menghantar makanan di sekitar kawasan berhampiran sahaja. Dalam tempoh 1 atau 2 jam sekali, beliau akan balik menjenguk anak-anaknya dengan membawakan makanan. Keadaan membuatnya terpaksa meninggalkan anak-anak di rumah untuk mencari rezeki. Anak sulungnya akan membantu menjaga adik-adik. Sesekali jiran juga akan turut membantu. Besar pengorbanan penghantar makanan tersebut demi anak-anaknya dalam usaha
memenuhi keperluan mereka. Hadir menyerahkan sumbangan bantuan wang tunai dan keperluan rumah ialah Ustaz Syafi'i Mustafa, penolong pengarah pungutan zakat, Ustaz Muhammad Zakwan Ghazali, penolong pengarah agihan zakat, Ustaz Syekh Hafiz Awab, penolong pengarah pembangunan asnaf, dan Encik Johari, eksekutif zakat Majlis Agama Islam Negeri Johor. Moga beliau terus kuat untuk membesarkan anak-anak dan semoga anak-anak berjaya bila dewasa nanti. Sekian rangkuman berita. Terima kasih bersama kami di MAIS TV. MAIS bantu, asnaf sejahtera, pembayar zakat gembira di syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah kurnianya. Pada hari ini kita akan teruskan dengan slot Bicara Hati yang mana kita akan membincangkan berkaitan dengan konsep bersyukur dan juga berselawat. Apa yang boleh kita kongsikan di sini ialah apa yang dikatakan dengan pengertian bersyukur. Bersyukur ini kalau kita maklumkan dalam bahasa Arab, dia dikatakan beristilah berterima kasih. Menurut istilah bersyukur ialah alhamdulillah kepada Allah dan kurnianya yang dianugerahkan kepada dirinya sendiri. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu kewajipan dalam setiap Muslim dan ibadah yang kita lakukan setiap hari di atas apa yang kita terima daripada kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, bagaimana cara-cara untuk kita mensyukuri dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Yang pertama, kita mensyukuri nikmat Allah dengan melalui hati. Apa cara yang melalui hati? Iaitu bersyukur kepada Allah dengan maksudnya adalah mengakui, dengan mengimani dan meyakini bahawa segala bentuk nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, kita mensyukuri nikmat Allah itu melalui lisan kita. Maknanya lisan kita ini, caranya adalah kita memperbanyakkan dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji milik Allah yang mensyukuri segala bentuk syukur juga daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, mensyukuri nikmat Allah itu dengan melalui perbuatan kita, iaitu perbuatan yang berbentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangkan oleh Allah Taala. Perintahnya adalah segala yang berhubung dalam rangka dan menunaikan perintah-perintah Allah, dan juga perintah itu yang bersifat wajib dan sunnah maupun muhibah. Seterusnya, bagaimana cara kita untuk mensyukuri dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala? Dan salah satunya adalah melalui dengan berselawat, iaitu kita berselawat kehadrat Nabi SAW pada waktu dan tempat-tempat yang berikut. Salah satunya yang boleh saya kongsikan di sini adalah sesudah lawangan azan. Sesudah lawangan azan, boleh juga kita mulakan selawat dan kita bersyukur dengan Allah apa yang telah kita limpahkan pada kita pada hari ini. Seterusnya, mungkin kita boleh kongsikan di sini salah satunya macam mana kita nak bersyukur, iaitu selain berselawat, membaca tahiyat, iaitu pun tasyahud akhir dalam solat, iaitu mana pada bacaan awal dan akhir bacaan doa sesuai dengan hadis riwayat At-Tirmizi bahawa doa itu terhenti di antara langit dan bumi, tidak akan dilangkat ke langit sehinggalah dibacakan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey tuan-tuan, itu adalah salah satunya yang saya boleh kongsikan dalam slot pada hari ini, dan kita akan jumpa lagi pada masa akan datang, dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.